Assalamualaikum dan hai guys, nama saya Saiful. Hari ini saya akan menceritakan tokoh usahawan yang berjaya di negara kita, iaitu Tan Sri Mohsani Mahathir. Nama sebenar beliau adalah Mohsani bin Mahathir, iaitu lahir pada Januari tahun 1961 dan merupakan salah seorang anak daripada bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Mahathir Mohamad. Beliau telah mendirikan rumah tangga dan memiliki 5 orang cahaya mata. Sejak kecil lagi, beliau sudah mempunyai minat dalam bidang petroleum. Semangat dan minat terhadap sektor ini ditunjukkan apabila beliau menyambung pembelajarannya dan berjaya menamatkan ijazahnya dalam Bachelor of Science in Petroleum Engineering di University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Syarikat. Jadi, melalui latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh tokoh usahawan ini, sudah jelas menunjukkan bahawa beliau mahir dan memiliki minat yang mendalam dalam bidang petroleum. Rasa ingin tahu terhadap alam petroleum ini menggerakkan tokoh ini suatu masa dahulu untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang yang diminatinya itu. Tambahan pula, Tan Sri Mohsani mendapat sokongan penuh oleh seluruh ahli keluarganya. Setelah berjaya menamatkan pendidikannya, Tan Sri Mohsani memulakan kerjanya dalam bidang petroleum. Pengalaman yang diperoleh sepanjang kerjanya dalam bidang petroleum ini memotivasikan untuk menubuhkan sebuah syarikat dan bekerja sendiri. Sifat keusahawanan yang tertanam dalam diri beliau tertonjol apabila beliau menubuhkan sebuah syarikat pelaburan bernama Kencana Capital Sdn Bhd yang berniaga dalam bidang oil and gas service provider, IT, otomotif dan hartanah. Syarikatnya bertambah maju dan sifat ingin tahu dalam dirinya membuatkan beliau merasakan beliau perlu membuatkan penyelidikan yang lebih jauh untuk mengembangkan perniagaan yang telah dipeloporinya. Beberapa langkah telah diambil beliau olehnya dalam memenuhi rasa ingin tahu itu. Beliau banyak belajar dari syarikat yang berada dalam aliran yang sama dengannya. Beliau juga bekerja sebagai jurutera petroleum sebelum menjadi usahawan dengan perancang peralatan minyak Kencana Petroleum. Dia menggabungkan dengan Sapura Chase untuk membentuk Sapura Kencana Petroleum sebagai pemegang saham majoriti di Sapura Energy dengan melupuskan 348 juta sahamnya pada akhir tahun 2018. So itu sahaja daripada saya. Selepas ini sahabat saya Tommy akan menjelaskan kejayaan beliau sehingga beliau menjadi sukses seperti sekarang. Salam sejahtera. Hai, nama saya Tommy. Selepas ini saya akan menceritakan tentang kejayaan yang pernah dilalui oleh tokoh tempatan kita, iaitu Tan Sri Mohsani Mahathir. Antara kejayaannya adalah seperti yang berikut. Dari segi kejayaan politik, beliau adalah seorang ahli perniagaan yang telah memainkan peranan yang aktif dalam pertubuhan kebangsaan Malaysia Bersatu UMNO dan pada satu masa berkhidmat sebagai Bendahari Pemuda. Sehingga 2006, Mohsani adalah seorang perwakilan UMNO, salah satu kawasan di Kedah. Dari segi kerjaya, beliau bekerja sebagai jurutera petroleum sebelum menjadi usahawan dengan perancangan peralatan minyak Kencana Petroleum. Beliau juga berkhidmat sebagai pengerusi jawatan kuasa pilihan dan ahli jawatan kuasa imbuhan Kencana Petroleum serta memulakan kejayaannya pada tahun 1987 sebagai jurutera operasi well site dengan Sarawak Shell Berhad. Tan Sri Mohsani Mahathir telah dilantik menjadi pengerusi Maxis yang baru bagi menggantikan Tan Sri Raja Ashad Raja Tun Uda yang memutuskan untuk mengundur diri dari jawatannya sebagai pengerusi selepas berkhidmat sejak penyenaraian Maxis di Bursa Malaysia pada tahun 2009. Sebagai kesimpulan dari pengkongsian ini adalah, dalam mencipta nama sebagai seorang usahawan yang berjaya, kita seharusnya memiliki sifat-sifat yang akan menjadi penggerak kepada diri untuk mencapai tahap tersebut. Sifat ingin tahu dan ingin mempelajari sesuatu yang baru amatlah penting dalam membawa seorang usahawan itu dari tangga bawah hinggalah ke puncak yang paling tinggi. Tan Sri Mohsani merupakan individu yang wajar dijadikan ikon
oleh anak muda yang ingin memulakan perniagaan serta berazam untuk menjadi seorang usahawan yang mampu menempa nama di peringkat antarabangsa. Antara nilai-nilai atau sifat yang terpuji yang anda boleh ikut contohi daripada tokoh tersebut. Yang pertama adalah seperti usahawan yang ingin berjaya dalam sesuatu yang akan diusahakannya harus memiliki beberapa ciri-ciri yang akan membantu mereka mencapai matlamat yang diimpikan. Setiap usahawan atau ahli perniagaan hanya mengimpikan kejayaan yang berterusan disaling memperoleh pendapat daripada apa yang diusahakan. Terdapat banyak ciri dan sifat positif yang membantu usahawan sepanjang mereka membina karier mereka. Bagi individu yang memasang impian untuk bergelar status usahawan berjaya tetapi masih belum bersedia dan belum melengkapkan diri dengan sifat-sifat seorang usahawan yang bakal menjadi seorang usahawan yang berjaya, tidak susahlah. Tetapi jika menjadi seorang usahawan yang berjaya, mereka mengambil mudah mengenai disiplin mereka, maka mereka akan susah untuk mengecapi kejayaan seperti usahawan-usahawan yang lain. Yang kedua, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seseorang individu yang bergelar usahawan ialah sikap ingin tahu dan ambil tahu. Rasa ingin tahu adalah sifat ruyah yang dimiliki manusia sejak lahir. Rasa ingin tahu juga merupakan salah satu mekanisme pertahanan hidup mereka. Dari rasa ini, manusia memiliki kecenderungan untuk mengetahui hal belum diketahui sebelumnya. Setakat inilah perkongsian saya tentang Muzani Mahathir. Sekian, terima kasih. Hai guys, hari ini saya ingin memperkenalkan seorang usahawan yang berjaya bernama Jack Ma atau lebih dikenali sebagai Jack Ma Yun. Beliau lahir pada 10 September 1964. Jack Ma dilahirkan di Hangzhou, Zhejiang, China. Beliau mula belajar bahasa Inggeris pada usia yang muda. Beliau menjadi penutur bahasa Inggeris di Hotel Hangzhou International Hotel. Beliau berkelulusan sarjana muda sastra bahasa Inggeris. Beliau mengaku telah memohon untuk ke Harvard Business School, akan tetapi beliau telah ditolak. Namun begitu, beliau meneruskan karier beliau pada tahun 1994, memulakan syarikat pertamanya di Hangzhou, yaitu bernama Hangzhou Haibo Translation Agency. Pada tahun 1995, beliau memperkenalkan syarikat tersebut ke internet. Pada bulan April 1995, beliau bersama rakan-rakannya meneruskan sebuah syarikat kedua mereka untuk memulakan syarikat yang baru. Pada 10 Mei 1995, mereka mendaftar domain chinapest.com di Amerika Serikat. Pada masa 3 tahun, syarikat itu telah membuahkan hasil yang banyak sebanyak 5 juta yuan bersama dengan $800,000 US. Pada tahun 1998 hingga 1999, beliau mengetuai sebuah syarikat teknologi maklumat yang ditubuhkan oleh Pusat Perdagangan Elektrik Antarabangsa bersama dengan Jabatan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi. Pada tahun 1999, beliau telah berhenti dari syarikat tersebut untuk pulang ke China untuk menubuhkan sebuah syarikat yang baru yang bernama Alibaba bersama dengan rakan-rakannya. Di situ saja dari saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang Alibaba dengan Jack Ma.
Anda akan bersama dengan Chung, rakan sukan saya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai guys, nama saya Cho. Hari ini saya akan menceritakan kejayaan Jack Ma sepanjang penubuhan syarikat Alibaba dan kejayaan-kejayaan lain sehingga beliau digelar sebagai tokoh usahawan yang berjaya di dunia. Kejayaan penubuhan Alibaba. Pada bulan September 2014, dilaporkan Alibaba mengumpulkan lebih daripada 25 bilion dolar dalam penawaran awam awal ataupun IPO di bursa saham New York. Alibaba menjadi salah satu syarikat teknologi paling berharga di dunia setelah mengumpulkan 25 bilion dolar sepenuhnya. Tawaran awam awal terbesar dalam sejarah kewangan Amerika Syarikat. Mengasas kepada syarikat Alibaba. Jack Ma berkhidmat sebagai ketua eksekutif Alibaba Group yang merupakan syarikat induk dengan 9 anak syarikat utama: Alibaba.com, Taobao Marketplace, Tmall, Itao, Alibaba Cloud Computing, Juhuasuan 1688.com, AliExpress.com dan Alipay. Pada bulan November 2012, jumlah transaksi dalam talian Alibaba melebihi 1 trilion yuan. Pada 2009, Ma bekerjasama dengan Sir Li Ka-shing dalam usaha sama untuk menawarkan perkhidmatan dompet digital di Hong Kong. Kejayaan Jack Ma. Pada tahun 2019, Forbes menamakan Ma dalam senarai wira filantropi Asia 2019 dan memberinya anugerah pencapaian sepanjang hayat Malcolm S. Forbes untuk karyanya yang menyokong komuniti kurang mampu di China, Afrika, Australia dan Timur Tengah. Pada tahun 2020, sebagai tindak balas terhadap pandemik COVID-19, Yayasan Alibaba dan Yayasan Jack Ma melancarkan berbagai inisiatif, beberapa di antaranya melibatkan penyediaan bekalan perubatan ke Amerika Syarikat serta pelbagai negara di Asia, Afrika dan Eropah. Kejayaan dalam hiburan. Pada tahun 2017, Ma membuat debat lakonan dengan filem pendek kungfu pertamanya Kung Shou Tao yang difilmkan dengan kerjasama Double 11 Shopping Carnival Singles Day. Pada tahun yang sama, dia juga mengambil bahagian dalam festival nyanyian dan melakukan tarian semasa pesta ulang tahun ke-18 Alibaba. Akhir sekali, banyak perkara yang boleh kita pelajari dari usahawan berjaya ini. Antaranya adalah jadikan inovatif sebagai perkembangan perniagaan anda. Anda perlu beri lebih lagi daripada saingan anda kepada pelanggan. Kita boleh meniru saingan tetapi haruslah lebih inovatif, kreatif dan unik. Contohnya, Alibaba sendiri menawarkan komisen dan pembayaran iklan kepada penjual. Jack Ma juga tidak pernah kenal erti putus asa. Tambahan pula, pernah berlaku kes di mana hanya 3 orang sahaja yang hadir ke seminarnya sedangkan ruang tersebut adalah untuk 500 orang. Tetapi Jack Ma bersungguh-sungguh memberi ceramah dan mengajar 3 orang dalam seminar tersebut. Beliau juga bekerja keras dalam semua perkara berkaitan dengan perniagaan dan kehidupan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.